Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pagi ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bicarakan sedikit apa yang saya baca tentang satu buku yang berkait tentang emosi. 2-3 hari lepas saya selalu kongsikan dalam live ini bercerita tentang emotional intelligence, dipanggilnya EI, emotional intelligence. Dan perkara ini berkait banyak perkara yang kita selalu telah lalui, yang kita nak bincangkan hari ini secara spesifik tuan-tuan dan puan-puan, seberingkas pagi ni ada kesempatan sebelum saya pulang ke Terengganu. Kita nak bicarakan tentang nature of emotion ini. Emotion ini yang kita selalu tahu bahawa ianya sangat, apa orang kata, dia sangat pelik, dia agak tricky lah kan. Bagaimana kita nak memahami, sebab sebenarnya apabila kita memahami mekanisme emosi ini, dan kita boleh secara efektifnya tuan-tuan dan puan untuk manage dia, untuk uruskan emosi ini. Kita tahu kan bahawa perkara pertama yang harus kita mengerti tentang emosi ini adalah ia datang dan ia pergi. First thing first, kita kena tahu bahawa emosi ini dia datang dan dia boleh pergi. Dia datang dan dia boleh pergi. Terkadang dia datang tak diundang. Kan? Kita juga, itu macam lirik lagu kan. Dia datang tak diundang. Terkadang je apa yang trigger kita tak tahu, yang menyebabkan datang sesuatu emosi. Happy kan, sedih dan sebagainya. Ada dua spektrum yang kita boleh tengok. Jadinya kita harus mengerti, itu yang pertama. Yang pertama harus mengerti bahawa ia datang dan dia boleh pergi. Kan? Jangan kita terus mengudum. Kalau kita berada dalam keadaan sedih, kita harus kawal. Dan satu lagi yang kedua, tuan-tuan puan-puan, untuk ingatkan diri saya juga, ia datang dan pergi, itu yang pertama kan. Yang kedua adalah sifat dia unpredictable, tak boleh dijangka. Kita boleh belajar dan terus belajar sebenarnya untuk menjangkakan, sebab ia juga boleh kita mengerti mungkin perkataan, mungkin riak wajah, ataupun apa saja yang boleh trigger seseorang, menyebabkan berlakunya emosi-emosi tertentu. Tetapi kita boleh setkan kita nak macam mana, kita nak sentiasa happy. Macam lu happy, itu lagu kan. Ingat lagu je selalu. Ada seorang trainer nasihatkan saya, jangan ulangi ataupun kurangkan ulang selit-selit lagu itu, kerana ia akan larikan tajuk sebenar. Alhamdulillah, terima kasih atas nasihat itu. Jadinya, kalau kita inginkan apa yang kita inginkan, kita nak rasa, jadi kita harus mengerti bahawa kita yang akan tentukan. Kan? Boleh? Alhamdulillah. Terima kasih. Kita masuk minit ke berapa ya? Saya tak tengok komen ni. Minit ke-4. Alhamdulillah. Itu satu dan dua perkara yang kita dah dapat. Satunya adalah dia datang dan pergi, dan dia unpredictable. Kita tak tahu. Apa lagi yang berkaitan dengan emosi ni, tuan-tuan dan puan-puan? Jadinya
orang yang harus kita persalahkan sekiranya kita terus untuk merasakan kita gagal ke, tak happy dan sebagainya adalah diri kita, kerana kita yang setkan benda itu. Jadinya untuk kita tangani perkara ini, untuk kita kontrol, tuan-tuan perempuan, saya belajar untuk saya kontrol saya punya. Tuan-tuan di luar sana, sahabat-sahabat saya, abang-abang, kakak-kakak yang berada di sana juga boleh belajar. Banyak buku baca, dan mungkin juga video ringkas ini juga boleh diambil untuk 1, 2, 3 poin yang tak banyak, tak sampai 3 pun tak apa, 1 poin pun cukup mengerti beberapa perkara. Apa yang kita harus tahu bahawa nature ataupun sifat emosi ni dia sangat fragile, dia datang dan pergi, kan? Itu kita dah mengerti. Dan kita harus ada satu perkara yang kita boleh belajar ni, bagaimana kita nak membenarkan diri kita, kan? Diri kita rasa sedih. Contohnya kita ada suatu keadaan yang menyedihkan dan kita boleh, memang tak boleh nak lari, kita akan rasa sedih. Tetapi kita tidak meletakkan kata-kata lain yang menambahkan lagi. Macam contohnya kita komen lagi kita punya rasa sedih tu, dan kita mengatakan bahawa aku tak sepatutnya sedih, ataupun kenapa dengan aku ni, kan? What's wrong with me? Itu kan. Apa yang kita boleh lakukan adalah kita benarkan realiti itu berlaku. Realiti itu berlaku. Yes, kita terima, accept that. Accept and step back. Bila kita masuk dalam cerita tu, kita akan jadi lebih beremosi, kan? Dan kita juga mengerti bahawa kita dah bincangkan sebelum ini, bila kita gunakan perkataan emotional ini, orang akan tagging dia, letakkan dia dengan sesuatu yang di sudut pandang yang sedikit negatif, kan? Dikatakan kalau orang-orang yang dia ni orang emotional ini, dia agak impulsif, dia susah kita nak bercakap dengan dia, kan? Nak kerja dengan dia pun susah. Dia ni bukannya orang-orang yang rational, kan? Tak nak bercakap dengan orang, macam-macam lah. Karakter itu label sebenarnya. Kita yang labelkan benda itu sebagai emotional people. Sebenarnya bila kita labelkan itu, kan, apa yang kita boleh lakukan adalah untuk naturalkan, sebab kita mengerti sekarang bahawa semua orang beremosi, cuma yang kita labelkan itu mungkin benar, mungkin tak benar. Kita pernah berbincang tentang absolute reality dan juga the reality dalam kita punya minda, kan? InsyaAllah. Dan jadinya betapa bagus pun kita punya kekuatan mental kita, kan? Kita akan terus merasa perasaan-perasaan yang sedih, kan? Apa lagi? Kadang-kadang depressed dalam kehidupan, kan? Dan tidak berterusan. Ini tidak berterusan. Yang menjadi masalah sekarang, ramai orang tengah cari lagi macam mana, sebab dia masih lagi bawa perasaan itu berterusan, kan? Bila kita rasa kecewa, kita rasa dikhianati, kita rasa tak selamat, kita rasa malu dan sebagainya, terkadang kita merasakan kita tidak meyakini keyakinan diri kita ni, kita tak mampu, kan? Kita meragui keupayaan diri kita sendiri tentang betapa kita mampu untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Dan ingat tuan-tuan perempuan, secara rumusannya,
emosi ini harus diuruskan, dan kita tidak boleh lari daripada emosi ini. Salah satu kuasa yang memang dah ada Tuhan berikan pada kita adalah kuasa beremosi. Alhamdulillah 10 minit, dan rumusannya kita mengerti bahawa yang pertama, ianya datang dan dia boleh pergi. Yang kedua, tak disangka-sangka bila masa benda ni datang. Dan yang ketiga yang kita ringkaskan tadi adalah tentang labeling kita. Kita labelkan seseorang itu mungkin saja betul, mungkin saja tidak, dan sebenarnya kedua-duanya itu bagus untuk kita mengerti, dan kita harus benarkan diri kita kan untuk merasainya, tetapi jangan kita attach dengan perkataan-perkataan yang lebih merudumkan kalau dalam keadaan sedih. Kalau keadaan yang kita inginkan yang lebih baik, rasanya kita attachkan dengan perkataan, dia akan lebih baik untuk kita menukar. Dan kita dah belajar banyak kali, banyak perkara kita belajar tentang bagaimana untuk menukar emosi ini. Islam juga ajar banyak cara untuk kita tukar emosi itu. Mudahnya tuan-tuan dan puan adalah tukar posisi fisiologi, insya-Allah. Tukar posisi kita punya fisiologi, terus emosi juga boleh dirangsang untuk berlaku dalam keadaan emosi yang berbeza. InsyaAllah, ingat bahawa emosi ni dia datang dan pergi kan. Biarkan dia datang dan biarkan dia pergi. Satu lagi last ingin saya pesan untuk diri saya, terkadang terapi mudah hanyalah untuk tidak berbuat apa apabila emosi itu datang. Sekian dulu. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain ketika, insya-Allah. Terima kasih semua yang like. Terus kongsikan, saya tak tengok komen di Facebook, saya balas balik selepas ini, insya-Allah. 12 minit kita, saya direct dengan Switch Go kali ini, insya-Allah. Kita jumpa lagi di lain waktu, lain ketika, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.